الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Jadi dalam kitab ini dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian kecilnya perkataan-perkataan sahabat yang berkait dengan hukum hakam. Kita masuk dalam kitab ataupun tajuk baru, iaitu Kitabul Hudud, kitab pada menjelaskan hukum hudud. Hadis yang pertama daripada kitab ini katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshuduka billahi illa qadayta li bi kitabillah wa qala al-akhar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li faqala qul qala inna ibni kana asifan ala hadha fazana bimra'atihi wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajam faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa wadidah فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوديدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها متفق عليه هذا واللفظ لمسلم. Maksudnya daripada Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Khalid al-Juhani telah menceritakan bahawa seorang lelaki dari daerah pendalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, berikanlah keputusan kepadaku dengan kitab Allah. Sedangkan lelaki lain yang lebih berpengetahuan mengatakan, benar, putuskanlah perkara yang terjadi di antara kami ini dengan kitab Allah, dan berilah daku izin untuk mengemukakan duduk perkaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah, katakanlah. Dia berkata, sesungguhnya anak lelakiku pekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya, dan aku mendapat berita bahawa anakku harus menjalani hukum rejam, maka ku tebus dia dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Namun ketika ku tanyakan kepada orang ramai yang berpengetahuan, mereka menjawab bahawa anakku harus didera 100 kali rotang dan dibuang selama setahun, sedangkan isteri lelaki ini harus dihukum rejam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya aku akan memutuskan perkara yang terjadi di antara kamu dengan kitabullah. Hamba perempuan dan 100 ekor kambing itu dikembalikan kepadamu, sedangkan anak lelakimu harus didera 100 kali rotang dan dibuang selama setahun. Wahai Unais, berangkatlah dan temuilah isteri lelaki ini. Jika dia mengakui perbuatannya, hukum rejamlah dia.
hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun lafaz yang dibaca tadi adalah lafaz Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kita tentang sebuah kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cerita ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau dan Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Kita apabila kita sebut hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka tidak perlu lagi kita tanya hadis ini sahih ataupun tidak. Kerana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya dengan sanad yang bersambung, hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Ceritanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan. Orang lelaki ni orang muda. Dia kerja dengan suami kepada perempuan tersebut. Jadi dia menjadi pekerja kepada suami perempuan tersebut. Jadi oleh kerana kerja, lepas tu duk temu sokmo, duk main galak, akhirnya berzina. Dan perkara ini juga berlaku di zaman kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ramai mana kes berzina punca daripada galak di tempat kerja. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Sebagaimana orang lelaki tanggungjawab dia bekerja. Orang perempuan tidak dilarang daripada bekerja. Namun ketika berlaku percampuran di antara lelaki dan perempuan di tempat kerja, maka kena ada batasan-batasan yang perlu dijaga untuk mengelak daripada berlaku perkara yang kita sebut tadi. Daripada segi percakapannya, daripada segi pakaiannya, hak tu kena jaga. Jangan galak gatal sangat. Kita ada tok lelaki di rumah tu, jangan galak gatal sangat, duk cakap ikut dang je dengan orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya apabila orang lelaki ni dia berzina dengan perempuan, yang mana perempuan ini adalah isteri kepada tuang dia ataupun isteri kepada majikan dia, maka diketahui oleh orang ramai. Jadi apabila orang ramai tahu, maka dilaksanakanlah hukum kepada lelaki dan perempuan yang berzina. Jadi ayah kepada lelaki tersebut dia sayang anak dia, anak lelaki dia. Orang muda lagi. Orang muda lambat orang cuik sikit je. Orang muda kan. Jadi ayah dia sayang anak lelaki, anak orang muda lagi. Jadi ada orang khabar kata anak dia kena hukum rejam. Hukum rejam ni maksud dia hukum rejam. Hukum rejam adalah hukum tagur dengan batu sampai ke mati. Tagur batu tidak boleh besar sangat dan tidak boleh kecil sangat. Tagur sampai ke mati. Jadi dia pun sayang kepada anak dia, dia pergi jumpa dengan suami kepada perempuan tersebut ataupun majikan anak dia. Dia kata begini ya, hamba bayar lah. Bayar banyak mana? Dia bayar 100 ekor kambing. Lepas tu dia pun beri seorang hamba abdi, seorang perempuan hamba abdi. Oh banyak ah, dia bagi 100 ekor kambing. Kalau kita tok harga 100 ekor kambing, tok kasar-kasar dah 1000 ekor, 100,000. Hamba abdi pula kita tok, kalau hamba abdi perempuan kita tok kasar-kasar je kita tok 20,000. Jadi 100 lebih dia 100,000 lebih kalau zaman kita kau bagi. Baik. Kemudian lepas daripada bagi baik tiba-tiba dia dengar pula orang lain khabar, anakmu tak perlu kena hukum rejang. Anakmu tak perlu kena hukum rejang. Bini dia yang kena hukum rejang. Kok mana pula? Jadi orang ni dia nak tahu juga hukum. Bagaimana hak yang perlu dilakukan oleh dia. Maka dia pun balaslah dua orang ni, maksudnya balas kira-kira lah dengan majikan anak dia. Dia balas, lepas tu bawa kes ni berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila berjumpa dengan Rasulullah, seorang ni dikatakan dia kata, Rasulullah, menghukumlah kami dengan kitab Allah. Hukumlah kami dengan kitab Allah. Putuskan kami dengan kitab Allah. Maksudnya berpandukan kepada Al-Quran, wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada hamba-hambanya. Baik. Kemudian
Dia meminta izin. Hak yang pertama saat ni tu dia kata Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah, mung kena hukum pada hari ni dengan kitab Allah. Hak seorang lagi, hak ni lebih lagi faham, lebih lagi pandai sikit. Dia cakap macam hak yang pertama tadi. Dia kata Rasulullah, iyalah, hukumlah di antara kami dengan kitab Allah. Baik. Lepas tu sebelum tu bagilah kepada saya untuk saya bercakap sikit. Kata Rasulullah, cuba cakaplah. Orang yang kedua kata lagu mana? Anak saya ni bekerja dengan orang ni, tiba-tiba berzina dengan bini dia. Lepas tu orang pun duk kabarlah ke aku, kerana anak aku ni kena rejang. Maka aku pun tebuhlah anak aku tak boleh kena rejang dengan bayaran 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Tiba-tiba orang lain pula kabar kata, dak, anak aku tak perlu kena rejang, hanya kena gotang sebanyak 100 gotang dan kena buang daerah. Kalau cakap kita taghribu am, maksudnya buang daerah selama setahun. Baik. Kemudian ada orang kabar kata isteri dia hak yang kena rejang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Rasul katakan, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku akan hukumkan di antara dua kamu dengan kitab Allah, dengan Al-Quranul Karim. Maka kata Rasulullah kepada dua lelaki tersebut, hamba perempuan dan 100 ekor kambing hak yang mu beri, pulang balik kamu, ambil semula. Lepas tu anakmu kena gotang sebanyak 100 gotang, manakala dan kena buang daerah selama setahun. Kemudian Rasulullah pun kabar kepada sahabat dia, pergilah wahai Unais kepada isteri bagi lelaki ini, sekiranya dia mengaku bahawa dia berzina, maka jatuhkan hukuman rejam kepadanya. Hadis ni jelas kita sebut dah, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini termaktub di dalam Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hukum kepada pengzina. Apabila sabit kesalahan berzina, sama ada sabit dengan 4 orang saksi, tapi 4 orang saksi ni dia ada syarat dia lah, 4 orang saksi. Cuma 4 orang saksi ni rasanya dalam sejarah tidak pernah pun sabit kes zina kerana 4 orang saksi. Sebab 4 orang saksi tu kena tengok terang-terang orang gila nak zina tengah jalan. Orang gila tidak perlu dijatuhkan hukuman hudud kepada dia. Jadi kalaulah dengan saksi tidak mungkin. Hak yang berlaku dalam sejarah adalah tuang tubuh yang mengiktiraf, yang mengaku kesalahan tersebut. Baik. Jadi cerita je apa hak yang hukum yang disebut dalam Al-Quran, pengzina kalau belum lagi berkahwin kena gotang sebanyak 100 kali gotang. Kemudian kena sebak lah 100 kali sebak, tapi sebatang saat itu dia bukan sebatang sebagaimana sebatang yang dilakukan di zaman kita. Hak tu kena 3 dah coh habis punggung. Atau bukan? Atau bukan begitu sebatang dia. Sebatang dia maksudnya pakai gotang je dengan tangan, ada cara dia. Boleh tengok bagaimana hak yang dilakukan di Aceh, yang dilakukan di setengah-setengah negara Islam. Bagaimana di Aceh pun dia ada video hak yang diletak dalam Facebook dan seumpamanya sebelum ni lah. Baik. Kemudian daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada hambanya yang berzina, kalau sekiranya orang itu telah berkahwin, telah rasa persetubuhan yang halal melalui perkahwinan, maka hukumnya adalah rejam sehingga meninggal dunia. Dan hamba pernah cerita dah sebelum daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menciptakan hambanya mengetahui bagaimanakah cara merawat penyakit yang berlaku ataupun yang kena kepada sebahagian daripada hambanya. Kita ingin mencari penawar dan ubat yang selain daripada ubat dan penawar yang ditetapkan oleh Allah, kita tidak akan berjaya. Kita tidak akan berjaya. Hanya ubat dan penawar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat merawat penyakit-penyakit yang berlaku di kalangan
hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thayyibu bil thayyibi jaldu mi'ah war rajm, rawahu Muslim. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, terimalah daripadaku, ambillah daripada aku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan keputusannya terhadap mereka pengzina. Jadi dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebut sehingga Allah Ta'ala menjadikan jalang untuk orang-orang yang berzina. Lepas tu Rasulullah kata lagu mana? Allah Ta'ala telah menjadikan jalang untuk pengzina. Lagu mana? Jejaka dengan gadis, maksudnya lelaki dan perempuan yang belum lagi berkahwin tiba-tiba berzina dihukum 100 kali rotang dan dibuang daerah selama setahun. Sedangkan duda dan dengan janda, dia tak makna duda dan janda, dia as-sayyibu bis-sayyib ni makna dia orang lelaki dan perempuan yang telah merasa persetubuhan melalui pernikahan. Jadi dirasa dah persetubuhan yang halal, tiba-tiba masih lagi berzina, maka golongan ini perlu dirotang sebanyak 100 kali rotang dan direjam sehingga meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Jadi maksud hadis ini sama dengan hadis yang sebelum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanait فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah datang oleh seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di dalam masjid. Lalu lelaki itu menyapanya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya sehingga membuat lelaki itu beralih kedudukan lain agar dapat berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling lagi darinya sehingga lelaki itu mengulangi perbuatannya sebanyak 4 kali. Setelah lelaki itu mengakui perbuatan yang dilakukannya sebanyak 4 kali pernyataan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya, apakah kamu menderita gangguan mental ataupun adakah kamu ni gila? Lelaki itu menjawab tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu telah menikah? Dia menjawab ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah oleh kamu orang ini dan hukum rejamlah dia. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahawasanya pernah berlaku satu peristiwa di zaman Rasulullah ketika Rasulullah berada di dalam masjid bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba masuk seorang lelaki depan orang ramai, dia mari khabar kepada Rasulullah, hamba berzina. Jalanglah hukum hudud ke atas hamba. Dia khabar gitu kepada Rasulullah. Rasulullah ada layang, Rasulullah pusing kat lain. Bila Rasul pusing kat lain, dia mari pula kat depan Rasulullah. Dia kita nak faham Rasul pusing kat lain gini, kita nak faham. Rasulullah biasanya lepas daripada solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memaling kepada para sahabat. Dan ada sebahagian daripada sahabat dia memilih untuk duduk sebelah kanan Rasulullah kerana Rasul akan supaya Rasul berhadap muka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada sebelah kanan Rasulullah. Jadi orang ni masuk, Rasul ada layang, dia pun mari depan Rasulullah. Rasul pun pusing kat ni.
Asal Rasul pusing kat ni. Rasul pusing kat ni. Dia pun mari depan Rasulullah. Rasul pusing kat ni. Mari depan Rasulullah. Sampai berapa kali? 4 kali. Bila cukup 4 kali Rasul panggil dia. Mu ni gila ke? Dia kata tak. Baik. Kemudian Rasul kata, adakah mu telah berkahwin? Kata dia, ya. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat supaya menjatuhkan hukuman rejam kepada lelaki tersebut. Daripada hadis ini ada beberapa hukum fiqh yang dapat kita faham. Yang pertama sekali adalah dituntut kepada orang yang pernah berzina menutup kesalahan dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi dan Imam Baihaqi daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun selepas daripada direjam seorang lelaki daripada puak Aslam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat dia, ijtanibu hadhil qadhurah, hendaklah kamu menjauhi dosa yang busuk ini, maksiat yang buruk ini, jauhi. Allati nahallahu anha, maksiat yang Allah Taala larang, mu kena jauhi. Tapi faman alamma, sesiapa yang melakukan maksiat zina ini, falyastatir bisitrillahi, hendaklah dia menutup dengan penutupan Allah. Jadi dia tak payah kabur kat orang lah, dia tidak payah buat pengakuan lah. Baik, wal yatub ila Allah, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, fa innahu man yubdilana safhatahu nuqim alaihi kitaballahi azza wa jal. Tetapi mana-mana orang yang menzahirkan kepada kami kesalahannya, dia membuat pengakuan, apabila cukup syarat-syarat pengakuan, maka kami akan laksanakan hukum kitab Allah Ta'ala, hukum Al-Quran ke atasnya. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali kita dapat faham daripada hadis ini adalah orang yang berzina, maka dia kena hak yang paling afdal bagi dia adalah dia menyembunyikan perbuatan tersebut. Tidak perlu dia membuat pengakuan di hadapan pemerintah. Baik, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul paling berapa kali? 2-3 kali Rasul paling. Rasul ada layang. Rasul ada layang. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya, ataupun sebahagian ulama faham daripada hadis ini bahawasanya, apabila seorang itu membuat pengakuan bahawa dia berzina 4 kali, maka dikira sabit kesalahan. Yang ketiga, kita dapat faham daripada hadis ini bahawasanya orang yang membuat pengakuan boleh dia tarik balik. Sebab kali pertama Rasul tak layak, kali kedua Rasul tak layak, dia boleh tarik balik. Boleh dia tarik balik. Kalau dia tarik balik, maka tidak boleh melaksanakan hukum hudud ke atasnya. Yang keempatnya, dalam hadis ni Rasul tanya dia, mu gila ke tak? Benda hak yang kita dapat faham ataupun ulama fiqh faham bahawasanya orang gila yang berzina tidak boleh dilaksanakan hukum hudud ke atasnya. Dan menjadi kewajipan kepada pihak pemerintah yang ingin melaksanakan hukum kepada pengzina adalah memastikan dia saat itu ada masalah mental ataupun tidak. Okey, ini di antara hukum yang kita dapat faham daripada hadis ini. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma ata Ma'iz bin Malik ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu la'allaka qabbalta aw ghamazta aw nadarta qala la ya Rasulullah, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa setelah Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah, ya, Ma'iz bin Malik ini adalah seorang lelaki yang mengaku berzina. Di zaman Rasulullah, seorang lelaki yang mengaku berzina, lepas tu seorang perempuan. Ada riwayat
Sebahagian ulama kata 2 orang. Ada sebahagian ulama kata seorang je. Orang lelaki tu nama dia Ma'iz. Ni Ma'iz ni. Hak puang tu adalah perempuan daripada puak Ghamidiyah. Ada sebahagian ulama dia kata puak Ghamidiyah lepas tu puak Juhainah Baik. Jadi sebahagian ulama kata Ghamidiyah dengan Juhainah tu hak sama. Okey, 2 orang ni. Nanti kita akan baca hak yang orang puang pula lepas daripada ni. Jadi apabila dia mengaku dia berzina, Rasulullah paling kau tu, paling kau ni. Cuma dalam riwayat Abdullah bin Abbas menyebut Rasul khabar kepada dia. Rasul kata barangkali hanya kamu mencium je. Budak zina kau, cium je kau, kata Rasulullah. Ataupun barangkali mu ramah je kau. Tu ramazta. Mu pegang je. Ataupun nazar tak, ataupun mu tengok je. Rasul tanya dia. Barangkali budak zina kau, mu pegang je, mu cium je, mu ramah je, ataupun pandai tengok je. Dia pun kata, "Dak wahai Rasulullah, hamba berzina." Baik, benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah menjadi kewajipan kepada pemerintah sebelum daripada melaksanakan hukum hudud kepada pengzina adalah dia cuba jelaskan apakah maksud berzina yang perlu dijatuhkan hukuman hudud kepada pelakunya. Mungkin orang faham, kalau pegang pun kira zina dah. Takut dia faham lagu tu. Sebab Rasul tanya sesa. Cium je. Okay. Ataupun ramah je. Dan seumpamanya. Yang pertama. Yang keduanya dapat faham daripada hadis ni bahawasanya kalau hanya sekadar raba, hanya sekadar tengok, hanya sekadar cium, tidak boleh melaksanakan hukum hudud sebagaimana hukum hudud yang dilaksanakan kepada pengzina. Tetapi boleh laksanakan hukum ta'zir. Ta'zir boleh. Ta'zir ni hukuman dia adalah lebih rendah daripada ta'zir kita kata bayar denda ke. Cuma bayar denda tu ada khilaf lah di kalangan ulama. Contoh ada sebagai ulama kata boleh bayar denda ke, ataupun kurung sekejap ke, sebagai contoh, ataupun rotang sikit ke. Baik. Kemudian wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba faqal inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al-kitab fakana fima anzala Allah alayhi ayatul rajm qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa rajamna ba'dah fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qa'il ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahawa dalam khutbahnya dia mengatakan, Sayyidina Umar di zaman pemerintahan beliau, dia berkhutbah di hadapan dia ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan dia ada tabi'in, ada sahabat Rasulullah. Ketika dia berkhutbah depan sahabat-sahabat hak ramai, dia kata lagu mana? Sesungguhnya Allah Taala telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Allah Taala mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Al-Quran kepada baginda. Di antara wahyu yang diturun kepadanya ialah ayat rejam. Kami telah membaca, kita semua baca, dan kita menghafal dan kita memahaminya. Rasulullah telah memperlakukannya dan kami pula memperlakukannya. Rasulullah di zaman Rasulullah rejam bagi penzina, kita pun kita rejam bagi penzina. Lepas tu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, namun aku rasa khawatir, aku bimbang apabila telah berlalu masa yang cukup lama nanti di antara orang-orang ramai umat Islam ada yang mengatakan kami tidak menemui ayat rejam dalam kitabullah. Akhirnya mereka menjadi sesak kerana meninggalkan salah satu daripada hukum fardu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya hukum rejam benar-benar ada dalam kitabullah, ditimpakan terhadap pelaku zina yang muhsan, yang pernah berkahwin, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, iaitu apabila telah ada bukti 4 orang saksi, ataupun terjadinya kehamilan atau pengakuan daripada pelakunya. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita terkenal ataupun kita kenal lah siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Antara gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar adalah Al-Faruq, orang yang pemisah di antara hak dan batil. Sayyidina Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya syaitan lalu melalui satu jalan, Umar melalui satu jalan, maka syaitan tidak akan lalu jalan tu. Takut kepada Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu adalah golongan yang diberi ilham. Kalau sekiranya ada di dalam umatku, maka iaitu Sayyidina Umar yang diberi ilham. Sayyidina Umar termasuk sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Sayyidina Umar memang cukup hebat. Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia adalah cukup luar biasa. Sayyidina Umar orang yang bekeng, tapi dalam masa yang sama mengambil berat terhadap kesusahan-kesusahan yang dialami oleh rakyat dia. Dan dia pernah kahwinkan anak dia dengan seorang perempuan yang tidak dikenali, kerana seorang budak perempuan saat itu hanya menegur ibu dia jangan campur air dalam susu. Memang orang yang cukup luar biasa. Tengah-tengah malam dia mesti masuk dalam kampung tu kampung ni, nak dengar benda orang akan kata kepada benda pemerintah. Tiba-tiba dia sapa dia sebuah rumah, ada makcik itu, dia penjual susu, dia suruh anak dia campur dengan air susu, nak banyak sikit. Lepas tu anak dia kata, "Kang, Amirul Mukminin larang dah kang, jangan campur kang dengan air." Kata budak tersebut, kata mak dia, "Tak apalah Amirul Mukminin, apa kita buat?" Kata budak tu, "Tak, Amirul Mukminin apa, tapi Tuhan kepada Amirul Mukminin apa?" Budak tu tidak dikenali, orang kampung je. Maka Sayyidina Umar tanda rumah tu, balik panggil anak-anak dia, hak dak nikah lagi. Tanya siapa hak dak nikah, hak dak nikah lagi tanya. Sayyidina Umar pergi minang orang tu. Memang cukup luar biasa Sayyidina Umar. Jadi ketika dia sedang berkhutbah di hadapan rakyat dia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada di dalam majlis tersebut. Sayyidina Umar sebut lagu mana dalam khutbah dia? Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad dengan kebenaran, dan Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran adalah ayat rejam kepada mana-mana penzina yang telah berkahwin. Dan kata Sayyidina Umar, kita membaca ayat tersebut dan kita menghafal dan kita memahami. Di zaman Rasulullah melaksanakan hukuman rejam. Di zaman kita pun kita melaksanakan juga hukuman rejam. Cuma aku bimbang, Sayyidina Umar kata, aku bimbang nanti lama akan datang, jauh dah manusia dengan Rasulullah, dengan para sahabat, jauh dah akan datang. Tiba-tiba orang kata tak ada, dalam Islam tak ada hukum rejam, tak ada. Sebab tak ada dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran tak ada. Ni maksud daripada perkataan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau dia kata lagu tu maka dia akan menjadi sesat. Fayadillu, maka dia akan sesat. Sebab benda sesat? Bitarki fardin anzalahallah, sebab dia meninggalkan satu kewajipan yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya rejam itu adalah benar disebut dalam Al-Quranul Karim kepada mereka yang berzina apabila dia telah berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan, tapi dengan syarat apabila ada saksi, 4 orang saksi, ataupun apabila seorang perempuan itu mengandung, ataupun ada pengakuan daripada penzina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-had falyajlidha al-had wa la yutharrib 'alayha thumma in zanat falyajlidha al-had ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila hamba seorang di kalangan kamu berzina dan terbukti perbuatan zinanya, hendaklah dia menghukumnya, hendaklah dia rotang dengan pelaksanaan hukum hudud kepada hamba tersebut. Namun jangan dia memaki hambanya. Kemudian jika terbukti lagi melakukannya, hendaklah dia merotang dalam melaksanakan hukum hudud, tetapi jangan memaki hambanya. Dan jika terbukti hambanya melakukan lagi berzina kali ketiga, hendaklah dia segera menjualnya walaupun dengan harga seutas tali yang diperbuat daripada bulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas maksud hadis ini adalah Rasul kata lagu mana kalau orang tu memiliki hamba perempuan, tiba-tiba ternyata hamba perempuan dia berzina, maka penghulu dia kena jatuhkan hukuman hudud. Maksudnya laksanakan rotang sebanyak 50 kali rotang kepada hamba tersebut. Tapi jangan makilah, jangan cela, jangan kata, jangan maki benda ke dia. Kemudian kalau dia berzina lagi, rotang lagi. Kalau berzina kali ketiga, maka kata Rasul kalau gitu jual, walaupun dengan seutas tali. Seutas tali ni paling murah lah seutas tali. Walaupun jual dengan harga yang cukup murah. Sebab tidak ada kebaikan dengan seorang yang sering melakukan perbuatan zina. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang berkawan dan duduk bersama dengan pelaku maksiat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh jual. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.